Assalamualaikum. Nama saya Nur Asna binti Harun. Saya berumur 31 tahun, bertugas di Perpustakaan Kuala Lumpur, cawangan Pustaka KL Setiawangsa, sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Tinggal di Selayang. Bagaimana dia bermula tu sebenarnya macam ni. Asna ada jual barang. Jadi Asna nak hantar barang tu dekat orang. Tapi Asna dah ada simptom-simptom yang menandakan macam COVID. Sebabnya waktu tu Asna demam, dah batuk, selesema, flowy, ingus, dah macam air paip keluar. Lepas tu macam dah tak sedap hati dah waktu tu. Sebab 2 hari demam, dah 2 hari demam. Lepas tu makan ubat pun tak kebah-kebah, badan rasa lesu. Lepas tu Asna macam dah, aku ni kena COVID ke kan? Lepas tu try lah test COVID-19 punya test tu. Bila test positif, bila tengok je result tu positif, bagi tahu husband pun waktu tu dah macam yelah, benda tu kan macam orang ingatkan mati sebabnya Asna high risk. Asna ada diabetes, buah pinggang bocor, hati bengkak. Jadi waktu tu dah fikir macam mana lah kan. Tapi bila dapat tahu result macam tu, terus isolate, duduk bilik seorang lah, tak ada campur dengan siapa-siapa. Anak-anak dengan husband duduk kat luar. Lepas tu telefon mak. Bila telefon mak, cakap dengan mak lah kan. Mak speechless waktu tu. Dan mak risau. So waktu tu sebenarnya bila telefon mak tu, air mata dah jatuh lah waktu tu. Macam aku nak mati lah. Tapi macam bila cakap dengan mak, kita tipu sikit lah, suara macam cerit. Tak apa mak jangan risau, Nana okey je, tak ada apa-apa. Tak apa, mak tak payah fikir apa-apa lah, mak doa je. Tapi mak waktu tu diam je, mak tak cakap apa. Sebab mungkin lah anak jauh, mak risau kan, dia fikir anak-anak kita apa semua kan. Jadi macam kita pun rasa macam dah, tak tahu lah. Tapi waktu tu memang sedih lah. Lepas tu mesej bos apa semua, tempat kerja maklumkan kita kena. Esoknya tu Asna pergi klinik kesihatan terdekat lah. Asna pergi klinik kesihatan terdekat, klinik Batu. Waktu tu alhamdulillah Allah memang mudahkan betul. Pergi dengan Asna pergi seorang. Lepas tu bawa sekali husband dengan anak-anak sebab dia orang kontak rapat. Tapi kita orang asing kereta lah. Lepas tu pergi, Asna bawa ujian test kit tu, tunjuk dekat klinik tu. Dia cakap Asna tak perlu lagi buat swab test, Asna terus pergi CAC je. Jadi benda tu memang sangat mudah lah. Jadi syukur sangat. Cuma anak-anak dengan husband sebab dia close contact, jadi diorang kena buat swab test. So diorang buat swab test, alhamdulillah result diorang negatif. So bila diorang dapat result tu, diorang balik rumah, Asna terus pergi ke CAC. Dan alhamdulillah sekali lagi dimudahkan juga. CAC 1005 Asna pergi waktu tu, tak ramai orang. Depan Asna tu ada 2-3 orang je. Asna terus masuk waktu tu, register, buat check up apa semua, pakai gelang, balik rumah. So dia kata kuarantin kat rumah. Boleh tak kalau kuarantin kat rumah? Asna rasa insyaAllah okey kot. Sebab doktor check pun macam oksigen okey waktu tu. Lepas tu tekanan darah pun okey. Lepas tu tahap gula dalam darah waktu tu pun okey, normal. Jadinya doktor kata boleh kuarantin di rumah lah. Teruskan kuarantin rumah. Minta cakap doktor, doktor saya ni macam mana? Saya tak boleh makan ubat batuk yang biasa tu. Boleh tak saya nak minta bromhexin? Boleh. Awak ni tahu nama ubat? Awak ni doktor ke? Tak adalah, cuba tahulah kan. Sebab kita kan kecil manis, jadi kita kena alert dengan ubat apa yang kita nak ambil lah. Balik kuarantin semula kat rumah. Balik kuarantinkan diri kat rumah lah. Jadi duduk je dah bilik tu. Waktu Asna terima rawatan, duduk kuarantin dekat rumah tu, Asna syukur sangat. Sebabnya macam ni, Asna dah lengkap 2 dos dan Asna dah capai tempoh matang. Dah capai tempoh matang 14 hari. Jadinya macam kesan COVID tu pada Asna macam tak rasa, tak teruk sangat. Tapi still ada rasa lagi macam sakit dada apa semua kan. Sebab COVID ni dia masuk hari ketiga, dia akan rasa macam tekak kita ni, rasa macam cekang tau. Rasa macam sebenarnya cekang tu sebab kahak ada kat situ. Lepas tu macam nak baring, nak tidur tu kan. Nak baring, nak tidur tu, aras bantal tu dia tak boleh biasa. Dia kena memang tinggi lah baru boleh lelap. Lepas tu bila malam kan dia sejuk kan, jadi macam dah sesak nafas tau waktu tu. Cek oksigen okey, tapi dada sakit sangat. Waktu tu memang menangis lah sebab
aku ni nak mati dah ke kan. Macam rasa macam mana waktu tu, macam rasa macam aku ni nak mati dah ke. Biasa mak kan, mak macam minta maaf semua, halal makan minum. Biasa kakak waktu tu cakap dengan husband apa semua. Cakap daripada dah bilik lah, cakap husband minta maaf kan, kau salah silap. Tapi waktu tu memang sepanjang malam batuk, berkahak. Lepas tu tak tahulah, rasa macam memang Asna dah mengucap waktu tu. Rasa macam kalau aku mati pun aku reda. Kalau dah sampai masa Allah nak ambil, reda lah. Tapi yakin lah kalau betul masa aku waktu tu, sampai dah masa aku waktu tu. Tapi kalau belum lagi, Alhamdulillah aku syukur dengan apa yang Allah dah bagikan setakat hidup aku ni. Dan disebabkan setiap malam tu husband Asna, dia tak tidur sepanjang Asna kuarantin. Dia duduk depan pintu bilik. Lepas tu setiap kali dia dengar Asna batuk, dia akan tanya, awak okey ke? Dia jadi macam, kita rasa bersalah lah sebab husband nak kena urus anak, nak settle rumah, nak masak, nak elok, nak nguruskan kita ni lagi kan. Tapi kita tak, waktu tu kita tak ada buat apa-apa dengan anak. Setiap hari ketuk pintu, Umi, Ica rindu Umi, Faris rindu Umi buat apa tu? Umi okey ke? Selalu macam ajak kita borak daripada dalam bilik. Jadi waktu tu kita rasa macam ni, kadang-kadang dia buat perangai gaduh kan. Lepas tu ayah dia marah. Selalu kalau ayah dia marah, bolehlah kita macam bila seorang marah kita pujuk seorang lagi kan. Ni kita tak boleh nak pujuk langsung. Macam tak boleh nak peluk, nak calmkan dia orang. So waktu tu sebenarnya kita sebagai ibu terasa sedih sangat. Macam tak boleh nak peluk anak sebab Asna memang hari-hari memang peluk dia orang apa semua kan. So waktu tu rasa macam ni, yelah kita ibu tak boleh nak peluk anak kita nangis, kita tengok macam tu je kan. So macam alah, itu Asna rasa sampai bila tak boleh lupa lah buat tu. Rasa itulah. Lepas tu kakak hari-hari mesej tanya khabar apa semua kan. Waktu tu kakak pun risau sebab kawan dia pun kena COVID. Bukan sekali, 2 kali dia kena COVID. Lepas tu high risk lagi. Jadi dia orang macam hari-hari dia orang dah buat solat hajat untuk Asna, baca Yasin supaya cepat sembuh kan. Tapi waktu tu tak tahulah, rasa macam nak mati daripada. Tapi fikir positif je. Setiap macam fikir positif, tak fikir apa-apa lah. Lepas tu cuba untuk tak fikirkan yang COVID ni tak teruk, just stay positif je. Kan kalau COVID kan selalu orang lemah, asyik ciri birik apa semua kan. Tapi Alhamdulillah Asna tak ada hilang deria rasa, tapi dia bau on off. Jadi waktu tu saya makan memang makan je kerjanya. Saya makan je. Tak macam orang lain, macam orang lain kan selalu tak ada dia rasa, tak ada dia bau kan. Tapi macam Asna makan je lah kerjanya. makan. Tapi tak adalah makan je kan. Cuma macam selera tu naik lah. Syukur sebab tak hilang deria tu. Kiranya macam yelah kalau kita makan makanan tak ada rasa, tak ada meaningless dalam hidup tu. Jadi macam tu lah rasa. Syukur hari ke-5 Asna dah bertambah baik, demam on off je. Dan hari ke-6 Asna feel much better. Hari ke-6 Asna dah feel much better. Waktu tu dah, orang kata tu dah segar lah, dah tak ada apa-apa. Tapi still kena kuarantin lagi dah bilik. Dan akhirnya Alhamdulillah Asna berjaya pulih sepenuhnya. Dan dah potong gelang. Dan waktu pada hari potong gelang tu dah sampai rumah, mandi first kali yang Asna rasa nak buat is peluk anak. Sebab rindu sangat. Macam rindunya macam anak aku kan. So macam Asna rindu sangat. So bila time Asna cakap kat dia orang tu, Farisha dah boleh peluk Umi dah. Tahu tak, macam kalau kita expect anak kita mestilah akan terus lari kan. Dia orang macam terpinga-pinga. Dia macam betul ke dah boleh peluk Umi? Betul ke Umi dah sihat? So dia orang terus Asna yang lari peluk dia orang. Waktu tu dia orang macam kaku tau, macam kaku. Jadi Asna peluk dia orang apa semua, barulah dia orang balas balik pelukan Asna tu. Waktu tu Asna rasa macam ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur sangat sebab dah sembuh waktu tu. Alhamdulillah lah. Dan tapi kena ingat, sesiapa yang pernah kena COVID, okey, dia ada satu lagi post COVID. Post COVID ni dia ada masa doktor cakap 3 bulan.
Okey, dalam masa minggu pertama tu Asna pergilah kerja. Pergi kerja, cik, aku dah sihat ni kan. Tak apalah, pergi kerja. Susun lah buku. Biasalah kerja library kan, susun buku tu wajib lah. Kat berat-berat, buku berat-berat tu apa semua. Lepas tu susun buku, pergi selamba lah, pergi jalan, pergi beli makanan apa semua jauh-jauh. Sebab library Setiawangsa ni dia, kalau nak ke kedai tu dia macam berbukit sikit. Jadi kita bila Asna jalan macam tu, macam orang dah sihat jalan, dengan semangatnya pergi jalan apa semua. Balik rumah, kaki kebas. Lepas tu rasa macam sakit dada. Macam dah kenapa ni kan. Macam kaki rasa kebas. Lepas tu kaki tu dah tak berasa. Kenapa ni kan. Cek oksigen 90 waktu tu. Lepas tu cakap memang post covid ni sebenarnya mesti kena rest juga. Tak boleh buat kerja berat, kena banyak berehat. Okey, untuk anda yang di luar sana, okey, pesanan Asna, okey, yang pertama sekali belilah test kit. Yang first kali belilah test kit. Sebab apa? Kita tak tahu sekarang ni dah jadi endemik, betul tak? Kita dah bercampur dengan kita kena hidup dengan COVID, kita kena harungi aktiviti sehari kita dengan COVID. Jadinya apa yang kita kena buat, belilah test kit ni. Sebabnya kalau kita rasa kita demam, sesama, batuk ke apa, kita boleh test sendiri. Jadinya bila kita dapat detect awal benda tu, kita akan kita boleh isolate diri kita untuk supaya benda tu kurangkan jangkitan kepada orang lain. Kita kena bertanggungjawab kepada diri kita dan juga keluarga dan persekitaran serta masyarakat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, segera dapatkan rawatan. Jangan dah tahu kena COVID, lepas tu duduk je dekat rumah sebab takut nak pergi klinik. Tak nak lah, nanti kena kuarantin kat mak. Tak nak lah, nanti kan lama, susah, payah. Tak boleh. Kita kena pergi rawatan segera. Kena pergi dekat KK yang berhampiran supaya dia akan refer kita kepada CAC. Kita kuarantin di rumah dengan ada pantauan. Sebab kita tak nak kes kematian mengejut di rumah tiba-tiba je berlaku tanpa sebab. Kita tak nak lah kes kejadian tu berlaku. Okey, yang ketiga, kita dah positif kan. Kita sentiasa je berfikiran positif. Tak payah nak fikir apa-apa. Semangatkan diri kita sebab kita sakit ni sebenarnya memang fizikal kita sakit, tapi kita jangan layan sangat sakit tu. Kita kena ada semangat yang sebenarnya kita boleh sihat, kita boleh sembuh, supaya positivity kita tu menyebabkan kita kadar kesembuhan sakit kita tu lagi cepat. Tak payahlah kita sakit nak layan sangat sakit, menangis-nangis, tak perlu. Okey. Sebab apa? Allah uji kita sebab Allah sayang. Allah tahu tak kemampuan kita. Sebab Allah sayang kita. Kita kena ingat tu je. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, sediakan basic ubat-ubatan di rumah. Kalau kita tak macam paracetamol, ubat batuk, ubat sesama, vitamin C, vitamin B, supaya bila kita tu tak adalah baru terkial-kial nak pergi klinik, barulah nak makan. Jadinya benda tu jadi lambat kadar kesembuhan tu. Jadi kita kena ada inisiatif sendiri, sediakan kit ubat-ubatan di rumah. Dan yang kelima, kita dapatkan sokongan daripada keluarga dan juga kawan-kawan lah. Kalau kita kena COVID, jangan malu, cakap je dekat kawan. Kalau kata jiran tanya kena COVID ke, cakap je ya. Sebab apa? Kita fikir positif. Kalau kita sakit ni, diorang akan bantu. Macam waktu ni lah, kawan-kawan datang, hantar makanan, hantar ubat, bagi sokongan moral support, doa. Jadinya kita kena sentiasa positif jika anda mengalami COVID positif. Jika anda positif COVID, kita sebabnya sebenarnya moral support daripada rakan dan keluarga ni sangat penting lah. Jangan malu untuk kata tu, jangan malu untuk ceritakan yang kita ni kena COVID. Kita sebenarnya benda ni dah jadi biasa. Benda ni dah jadi penyakit yang biasa bagi kita. Dah tak ada apa yang nak ditakutkan lagi dah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan ni dapat manfaat kepada anda semualah. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye.